Assalamualaikum. Kita baca doa. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi yassir wa la tu'assir. Wa tammim bil khair. Ya Fattah, Ya Alim, wa bika nasta'in. Terjemahan dia, Rabbi wahai Tuhanku, yassir, permudahkanlah olehmu. Permudahkanlah olehmu akan daku pengajian Al-Quran dan tafsirannya. Allah berfirman, wa laqad yassarna al-Quran, dan sesungguhnya kami telah mempermudahkan Al-Quran. Lidzikri, untuk peringatan, untuk pengajaran yang membawa kepada keinsafan. Fahal mim mudzakirin, maka adakah sesiapa di kalangan hamba yang ingin dapat peringatan yang mudah daripada Allah, yang boleh membawa kepada kesedaran dan keinsafan. Jadi Allah Ta'ala beritahu dia telah mempermudahkan. Jadi kita minta kepada Allah, Rabbi wahai Tuhanku, yassir, permudahkanlah. Wala tu'assir, dan jangan kamu payahkan perkara yang mudah itu kepada kami. Maknanya walaupun perkara itu mudah, jika Allah payahkan kepada seorang itu, mudah pun jadi payah. Sebaliknya, jika perkara payah, sukar, sulit, jika Allah Ta'ala permudahkan, dia akan jadi mudah. Jadi wala tu'asir, dan janganlah pula wahai Allah engkau payahkan, sulitkan, sukarkan pengajian Al-Quran kepada kami. Wa tammim bil khair, atau wa atmim bil khair, bagilah kesempurnaan pengajian ini dengan penuh kebaikan. Minta Allah Ta'ala sempurnakanlah pengajian dengan penuh kebaikan. Sebagaimana Allah Ta'ala sendiri berfirman dalam Al-Quran, dialah mutimmu nuh. Mutimmu maknanya yang menyempurnakan. Nurihi, nur cahaya Al-Quran. Kemudian kita kata kepada Allah, Ya Fattahu, wahai Allah yang berkuasa membuka hati yang tertutup, kefahaman yang tertutup, akal yang tertutup, supaya dia membuka kepada kita hikmahnya. Kita kata, Ya Fattah, wahai Allah yang maha membuka akan apa-apa yang tertutup. Maka apabila Allah bukakannya, maka mudahlah sesuatu itu masuk. Ya Alimu, kita kata, wahai Allah yang maha mengetahui, yakni ajarkanlah kepadaku sesuatu yang aku tidak tahu. Yang kita tahu, saya dan tuan-tuan semua ala kadar. Sedikit yang tahu, banyak yang tidak tahu. Manakala Allah Ali maha mengetahui. Kita kata, Ya Ali, wahai Allah yang maha mengetahui, wa bika nasta'inu, dengan zat dan sifat engkau yang sempurna itu, nasta'inu, kami minta bantuan dan minta pertolongan. Jadi mudah-mudahan pengajian kita akan kitab Allah menjadi mudah. Mudah untuk kita fahami. Yang kedua, mudah untuk kita hayati, kita ikuti. Dan yang ketiga, mudah kita dapat sempurnakan tanggungjawab terhadap kitab Al-Quran, iaitu dengan cara mentabligkannya
secara keseluruhan kepada seluruh hamba Allah. Mudahkan kita ni menyempurnakan tuntutan daripada kitab Allah Wahyu untuk kita memahaminya, mengikutinya dan mentadbiqkannya kepada seluruh manusia. Kita minta bantuan dan pertolongan. Jadi Allah lah dia akan memberi bantuan dan pertolongan kepada sesiapa yang dia kehendaki. Sebelum pengajian tafsir seterusnya, kita tengok dulu muqaddimah. Muqaddimatut tafsir, permulaan pendahuluan tafsir. Pengenalan mengenai Al-Quran. Quran yang kita baca, yang ada pada umat Islam, Quran dalam agama Islam, pengenalannya ialah huwal kitabu al-munazzalu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sebuah kitab yang diturunkan. Siapa yang menurunkannya? Al-Munazzil, Allah. Dia kitab yang diturunkan. Munazzal yang diturunkan. Munazzil yang menurunkan. Jadi Al-Quran adalah sebuah kitab yang lengkap. Daripada surah Al-Fatihah hingga An-Nas, surah yang terakhir. Bukan tulisan manusia. Bahkan Al-Munazzalu yang diturunkan. Oleh siapa? Oleh Allah, Tuhan kitab. Kepada siapa? Ala Muhammadin, ke atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat Allah dan salam ke atas baginda. Daripada awal hingga akhir, semua ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Taurat diturunkan oleh Allah kepada Nabi besar Musa alaihi salatu wassalam. Sebagaimana Injil, kitab Allah, diturunkan ke atas Nabi Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Semua kitab Allah. Cuma berbeza di antara kitab Allah yang lain-lain itu, sini ala Muhammad, ke atas Muhammad, Nabi akhir zaman, yang tidak ada Nabi lagi selepas baginda. Dan kita semua adalah pengikutnya. Al-maktubu fil mushafi, yang tertulis dalam mushaf. Mushaf mana buku. Yang tertulis dalam mushaf itu. Dalam Al-Quran yang telah dibukukan itu. Ditulis zaman Nabi lagi. Daripada awal hingga akhir. Dan dibukukan dengan cara rasmi zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Dan diagihkan kepada umat Islam. Dan kitab ini tidak seperti hadis, yaitu Al-Quran al-manqulu anhu naqlan mutawatiran, yang dipindahkan daripada Nabi dengan pindahan mutawatir. Mutawatir ini jumlah orang yang sangat ramai ambil daripada Nabi Al-Quran. Ramai begitu ramai bila syubhatin, dengan tidak ada sedikit pun kesamaran dan keraguan. Ianya daripada Allah yang telah dibaca oleh Nabi, oleh Rasulullah kepada sekalian sahabat baginda yang menjadi umat pertama bertalaqi Al-Quran daripada Nabi sendiri. Berbanding dengan hadis, hadis ada mutawatiran, ada tidak mutawatir. Manakala Al-Quran semua sekali mutawatir. Mana perpindahan daripada Nabi kepada umat secara ramai. Jadi al-manqulu anhu naqlan mutawatiran, nak membezakan dengan hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab hadis-hadis Nabi
Boleh jadi dipindahkan daripada Nabi kepada umat dengan jumlah yang ramai, ataupun kurang pada ramai, ataupun daripada satu orang sahabat. Mana Nabi beritahu pada satu orang dan dua orang sahabat Nabi, yang namanya dalam ilmu hadis khabarul wahid. Diambil daripada Nabi, berita disampaikan kepada orang selepasnya oleh satu orang, dua orang sahabat. Itu hadis Nabi. Maknanya hadis Nabi ada ramai yang menukilkan daripada Nabi, perawi-perawinya. Ada yang masyhur, tak ramai. Ada yang khabar wahid, yang sedikit. Tapi untuk Al-Quran, berbeza dengan hadis, seperti inilah. Al-manqulu anhu naqlan mutawatiran bila syubhatin. Yang dipindahkan daripada Nabi kepada umat oleh sahabat-sahabat sebagai rawi, naqlan mutawatiran. Suatu pemindahan Al-Quran ini dengan jumlah yang begitu ramai. Mutawatir mana jumlah yang begitu ramai bila syubhatin yang tidak ada sebarang pun keraguan. Ini pengenalan bagi Al-Quran. Yang kitab yang lengkap. Yang diturunkan bukan ditulis oleh manusia. Ke atas Nabi Muhammad bukan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa. Yang ditulis, dibukukan dalam semua lembaran Al-Quran, nuskhah-nuskhah Al-Quran yang ada serata dunia. Dan tulisan itu bermula pada zaman Nabi sendiri, zaman Khulafaur Rasyidin hingga ke zaman ini. Dalam bentuk tulisan ataupun cetakan. Dan Al-Quran ini dipindah daripada Nabi kepada umat dengan jumlah yang begitu ramai. Maknanya bila zaman Nabi semua sahabat dapat Al-Quran, kalaulah seandainya jumlah bagi mereka kurang lebih 100,000 lebih sahabat Nabi yang ambil daripada Nabi, sedikit atau banyak, maka golongan seterusnya yang ditabi'i lebih ramai daripada sahabat. Dia kata dia begitu. Sahabat ambil daripada Nabi, dari bilangan sahabat 100,000 ambil Al-Quran. Ambil dengan bentuk banyak atau ambil dengan bentuk sedikit, ambil sesama dia. Daripada 100,000, maka orang kemudian daripada sahabat yang ditabi'i, kita boleh agak dia akan lebih ramai. Sebab satu orang sahabat, paling kurang dia ada 2 muridnya, atau lebih, atau sampai puluh-puluh, atau ratus-ratus, atau ribu-ribu. Itu tabi'in. Kemudian setelah berakhirnya zaman tabi'in, zaman tabi'in, maka dia akan lebih ramai. Hingga pada zaman kita. Quran yang sama. Quran yang sama. Hingga pada zaman kita ni Quran yang sama. Quran seperti inilah dibaca di mana-mana di seluruh dunia. Tidak ada sedikit pun perbezaan. Walaupun ada sedikit perbezaan di segi cara baca, tapi tidak ada sedikit pun perbezaan di segi makna. Makna tetap sama. Itulah dia Al-Quran. Maudu'uhu, tajuk diturunkan Al-Quran ini adalah Al-Insan, manusia. Al-Quran diturunkan oleh Allah Ta'ala untuk manusia. Min haitsu annahu mukallafun, di segi dia adalah seseorang yang telah dibebankan hukum Al-Quran. Manusia, apabila dia manusia, apabila dia cukup umur dan berakal, tidak gila, maka dia mukallaf. Dialah dibebankan untuk memahami Al-Quran. Dibebankan untuk mempelajari dan memahami Al-Quran. Bagi tujuan untuk beramal. Bagi tujuan untuk beramal. Sebagaimana apa yang diberitahu oleh Tuhan dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran ini bukan untuk sesiapa yang lain. Untuk manusia. Tinggal lagi manusia itu, dia menerima, dia menolak. Itu manusia. Itu ikhtiar dia.
Tapi Allah Ta'ala turunkan Al-Quran, tajuk dianya untuk manusia mukallaf. Apabila cukup saja umur, segala kehidupan manusia itu di segi kepercayaan, di segi tindakan, amalan, mesti menempati Al-Quran. Kalau tidak, manusia mukallaf itu dikira salah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jika menempati, dikira betul di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kira dia siapa, tak kira dia berada di mana, tak kira dia guna bahasa apa sekalipun. Sebab dia manusia, maka apabila cukup umur, Quran ini adalah satu tanggungjawab yang dia kena tahu untuk dia fahami dan dia hayati. Itu tajuk Al-Quran. Dan Al-Quran inilah suatu hari kelak di akhirat nanti akan dijadikan ukuran dan neraca. Khasnya untuk manusia akhir zaman, betul atau salahnya dia di segi akidah atau di segi amal untuk dihukum di akhirat. Ini satu-satunya neraca. Tak betul seperti mana wahyu Al-Quran ini, maka manusia itu di akhirat nanti dikira tidak betul. Jika betul menempati wahyu ini, maka manusia itu nanti di akhirat akan dikira betul dan diberi balasan yang baik. Boleh nampak tak? Tajuk Al-Quran ini adalah untuk kita semua. Kita semualah sasaran Al-Quran. Sama ada kita boleh ikut atau kita tak mampu ikut, itu ikhtiar kita. Allah Ta'ala turunkan wahyu untuk manusia, insan. Ghardu maknanya tujuan. Tujuan Al-Quran diturunkan untuk manusia. Buat apa? Tujuan Al-Quran diturunkan untuk supaya manusia dapat sempurna. Jadi insan yang al-kamil, yang sempurna. Berarti kalau tidak menempati kehidupan dia seperti Al-Quran, dia menjadi insan, tapi insan an-naqis, insan yang tak sempurna. Jadi tujuan Al-Quran diturunkan untuk manusia supaya manusia menjadi manusia yang sempurna. Insan yang paling sempurna ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila ditanya Aisyah radhiyallahu anha tentang Nabi, Aisyah kata Al-Quranlah Nabi. Kana khuluquhul Quran. Budi pekerti, tindak tanduk Nabi, akhlak Nabi, Al-Quran. Adakah kamu baca Al-Quran? Maka itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-insanul kamil, manusia yang sempurna. Jadi pengikut Nabi, dia kena usaha supaya menjadi pengikut yang sempurna melalui perantara Al-Quran. Jadi kita tengok al-gharduhu, tujuan Al-Quran diturunkan untuk manusia litakmilil quwwatil i'tiqadiyyati wal amaliyah, bagi menyempurnakan kekuatan kepercayaan, bagi menyempurnakan kekuatan amalan. Tujuan Al-Quran diturunkan untuk manusia supaya kepercayaan dia sempurna, amalan dia sempurna. Yang mana kedua-dua itu al-lazimataini li sa'adatid daraini. Suatu perkara yang mesti untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Sempurnanya iman dan akidah, sempurnanya amal dan tindak tanduk, dapat capailah dia as-sa'adah, kebahagiaan sebenar. Ad-darain, di dua negara. Negara sementara dunia, negara kekal abadi, akhirat. Jadi begitu sekali besarnya tajuk. Begitu sekali tingginya maksud, tujuan Al-Quran itu. Tinggal lagi umat atau manusia, bagaimana sambutan mereka, layanan mereka kepada Al-Quran, ikhtiar mereka. Jadi itu tajuk Al-Quran.
tajuk Al-Quran. Jadi sama-samalah kita perhati tengok. Ini semua apa yang kita baca tadi dan ditulis di sini adalah daripada ulama yang ada hubungan rapat dengan Al-Quran. Itu tulisan mereka kepada kita semua. Kemudian kita tengok tajuk At-Tafsir. Sebab sempena daurah tafsir. Pengajian tahunan. Pengajian pusingan. Ulangan. Daripada awal hingga pada akhir. Daurah. Dan tafsir. Mana dua perkara berlainan. Daurah ni pengajian daripada awal hingga akhir. Yang dibuat tahunan. Kalau bulanan, bulanan lah. Kalau tahunan, tahunan. Yang dibaca bukan dipilih-pilih, bukan disedut daripada beberapa, bukan dipetik daripada beberapa potongan. Sebaliknya diambil daripada awal surah Al-Fatihah hingga kepada penghujung surah An-Nas. Tidak ditinggalkan walaupun mana-mana ayat. Jadi daurah at-tafsir, pengajian tahunan, ulangan daripada awal hingga akhir tentang tafsir Al-Quran. Tentang tafsir Al-Quran. Itu satu daurah tafsir. Sebagaimana tahun-tahun lepas, kita baca juga dia daripada awal, Alhamdulillah, hingga ke akhir. Boleh dikatakan telah berlalu lebih kurang 11 kali daurah at-tafsir. Dan ini kali yang ke-12. Maknanya suatu pengajian tahunan daripada awal hingga akhir meliputi seluruh ayat-ayat Al-Quran. Jadi oleh kerana nama tafsir itu dalam bahasa Arab, maka kita kena tahu juga tafsir itu sendiri apa dia. Suatu ilmu yang kita kena tahu. Yang sebelum ni boleh jadi kita sudah tahu atau belum tahu. Jadi kalau orang tanya daurah apa dia? Kalau orang tanya tafsir apa dia? Jadi tak kenalah kita duduk sebulan 2 bulan. Daurah pun tak tahu makna, tafsir pun tak tahu makna. 30 juzuk sudah baca. Jadi daurah maknanya pengajian tahunan secara menyeluruh. Tafsir seperti mana kita nak baca ni. Dia dalam bahasa Arab fassara yufassiru tafsiran. Masdar daripada fassara. Dalam bab taf'il, bab fa'ala yufa'ilu taf'ilan, fassara yufassiru tafsiran. Daripada itu kita ambil at-tafsir. Dia makna muta'addi, makna muta'addi. Makna bersentuh pada maf'ul atau bersentuh kepada yang kedua. Lughatan, istilahan. Di segi bahasa, di segi istilah. Tafsir di segi bahasanya begini-begini. Tafsir di segi istilahnya begini-begini. At-tafsir di segi bahasanya at-tafsil. Beza ta fa sin. Ani ta fa sa. Sana ya ra. Ani ya lam. Tafsir makna tafsil. Di segi bahasa mana tafsir sama dengan tafsir. Dia ambil daripada al-fasru, minal fasri. Al-fasru apa dia? Al-kashfu wal bayan. Bahasanya al-fasru, kata asalnya al-fasru. Nak jadi tafsir itu dia ada daripada lafaz al-fasru. Di segi lughah adalah al-kashfu, menyingkap, menyelok, membuka. Wal bayanu, dan juga al-fasru bermakna al-bayanu, penjelasan, penghuraian dan seumpamanya. Tafsir Al-Quran menyingkap makna yang ada dalam lafaz Arab Al-Quran kepada bahasa makna kita, atau menyingkap makna yang terserap daripada lafaz yang diturunkan oleh Allah dalam Al-Quran untuk difahami
maknanya yang sebenar. Dibuka daripada lafaz asal untuk diketahui maknanya yang dituntut untuk diketahui. Itu dari segi bahasa. Lughatan, mana dari segi bahasa. Tafsir, mana tafsir. Tafsir, mana kashfu. Atau al-bayanu. Mana dari segi lughah pun, dari segi bahasa pun, kita dapat nampak dah. Benda tu nak macam mana. Mana sebelum mengaji tafsir, selepas mengaji tafsir, berbezanya, makna dapat. Yang tertutup dapat dibuka. Yang terhijab dapat diselak dan dinampak. Itu dari segi bahasa. Mana kalau kata mengaji tafsir, tujuannya nak buka ayat-ayat Al-Quran supaya lebih jelas, lebih terang, lebih nampak maksud yang ada dalamnya. Berbanding dengan sebelum, kurang nampak. Tak nampak langsung. Atau seumpama. Jadi tentu sekali ada kelebihan. Itu di segi lughah. Istilahan di segi istilah ulama tafsir. Tafsir sendiri dia adalah satu ilmu sebenarnya. Satu ilmu. Yang disusun. Ilmun yubhathu fihi kitabullah. Suatu ilmu yang dikaji, yang diselidik padanya kitab Allah. Ilmu yang dikaji, yang diselidik padanya kitab Allah. Dengan ilmu ini kitab Allah dapat dikaji. Dengan ilmu ini kitab Allah dapat diselidik. Dengan ilmu ini kitab Allah dapat diketahui murad maksud sebenarnya. Min haitsu yukshafu bihi muradullah ta'ala. Di sudut mana diselidik, di sudut mana dikaji. Min haitsu, di sudut, yukshafu bihi, dapat diselidik, dapat dibuka melalui ilmu ini. Apa itu kehendak Allah daripada kitabnya? Allah nak apa daripada kita? Tuan kitab ni Allah. Apa dia nak daripada kita semua? Sebab kitab adalah surat. Kita ambil contoh, kitab adalah sebuah surat. Dia ada pengirim. Surat itu kepada orang yang dikirim. Jadi tentu sekali dalam surat itu ada makna yang tersirat. Nak disampaikan kepada orang yang dikirim. Apa maksud daripada pengirim? Kitab Allah mari kepada kita. Ada sesuatu. Dia hantar untuk kita. Jadi tafsir adalah ilmu yang boleh dipelajari dengannya hingga yukshafu, dapat dibuka, dapat dipastikan, dapat diketahui dengan jelas dengan ilmu tadi muradullah, kehendak Allah. Kehendak Allah. Dia nak apa daripada hamba-Nya, kita semua. Allah nak apa daripada kita semua. Jadi daripada tafsir ini dapat kita ketahui kehendak Allah. Ya Allah nak daripada kita hamba lakukan sebelum menghadap Allah Ta'ala. Jadi kita boleh tahulah kedudukan dia, ilmu tafsir. Ilmu suatu perkara yang ada hubungan dengan kajian kitab Allah untuk mengetahui kehendak Allah. Melalui kitab dia nak daripada kita semua hamba dia. Jadi kitab Allah diturunkan oleh Allah untuk hamba Allah mengetahui tentang Allah dan mengikutinya. Kitab Allah diturunkan oleh Allah untuk hamba Allah mengetahui tentang Allah. Mengetahui tentang Allah dan cara mentaatinya. Sebelum hamba Allah itu menghadap Allah. Itu sebenarnya ilmu tafsir. Nak belajar ke tak mahu belajar, nak dekati ke tak mahu dekati, serah pada manusia. Sedangkan ilmu ini adalah untuk kita mengetahui kitab Allah. Kitab Allah kita ni Tuhan kita.
Apa yang dia nak daripada kita? Supaya apabila kita ketahui, maka mudahlah bagi orang tahu untuk dia buktikan, untuk dia ikuti. Kalau tak tahu, dia tak boleh ikut. Dia tak mungkin boleh ikut tanpa pengetahuan. Dia hanya khayal, atau dia hanya teka, atau dia hanya sangka. Allah nak begitu, Allah nak begini. Kita kena buat begitu, kita kena buat begini. Tapi bukan ilmu. Dia sebagai zon, sangkaan semata-mata. Sangkaan dia tidak kebenaran. Dia tidak boleh mensabitkan sebarang kebenaran. Manakala Al-Quran dan tafsirannya, dia satu ilmu. Yang dengan ilmu ini dapat disabitkan pengetahuan. Adanya seseorang itu ilmu dengan melalui Al-Quran. Tujuan tafsir, ghardu tafsir. Tujuan tafsir, apa dia? Mudah saja, al-itla'u ala muradillah. Untuk tahu tentang Allah. Al-itla'u, dapat mengetahui ala muradillah, ke atas kehendak Allah. Al-itla' mana dapat mengetahui. Dapat tahu, sebelum ni tidak tahu. Melalui tafsir dapat tahulah muradullah, kehendak Allah, tuntutan Allah daripada kita hamba. Sebelum tafsir kita tidak tahu. Kita boleh pakai agak sangka. Tapi apabila adanya tafsir, adanya itla' mana dapat tahulah ala muradillah, ke atas kehendak Allah. Jadi perkara-perkara tadi perlu dimuzakarah sebagai mukadimah. Sebab kita nak baca 30 juzuk, mukadimah sangat pendek. Kita bukan nak mengaji seperti sekolah. Sekolah kebangsaan 6 tahun, sekolah menengah 6 tahun, BN 4 tahun, Master 4 tahun, PhD 4 tahun, 24 tahun. Nak tahu sesuatu perkara tentang dunia yang kita akan tinggal bila-bila masa. Akan dia. Ini dalam masa 50 hari. Sangat ringkas. Jadi mukadimah juga ditulis dengan cara ringkas. Daripada bahasa Arab yang dipetik daripada ringkasan tentang tafsir. Jadi perlu muzakarah. Oleh kerana agama Allah Ta'ala yang mulia ini mudah sebenarnya untuk seseorang hamba memahaminya jika dia dipelajari. Maka dalam tempoh kadang-kadang 50 hari kurang lebih sudah kita dapat tahu, mungkin berbentuk rumusan, kesimpulan kitab Allah ini. Dan kita akan cuba pelajarinya bukan saja untuk 50 hari hingga akhir hayat. Kita pergi jumpa Allah dengan kitab Allah. Kita menghadap Allah dengan kita menghadap melalui kitab dia. Sebenarnya seolah-olah manusia kalau nak balik kepada Allah, tanpa kitab dia tak boleh balik. Dia tak boleh balik. Yakni boleh balik ke syurga. Dia tak mungkin boleh balik kembali ke syurga tanpa kitab Allah. Daerah kita guna perkataan nyadar. Kita pun tak tahu perkataan nyadar ni gitu. Oh, bahaya sangat-sangat. Sangat-sangat. Pergi ngada Allah Ta'ala kerana mati. Gitu. Sangat bahaya. Kerana terpaksa mengada Allah kerana mati, lalu mengada Allah. Oh, sangat bahaya. Berbanding dengan mengada Allah dengan bawa kitab Allah. Mengada Allah dengan bawa kitab. Sebab apa? Kita akan baca beberapa kali nanti dalam surah Baqarah, dalam surah Al-A'raf dan surah pendek-pendek. Manusia nak selamat untuk mengada Allah, dia kena kembali dengan kitab Allah. Seperti mana setelah Nabi Adam diturunkan ke dunia, setelah sekian lama berada di syurga, atas helah terpedaya dengan bisikan syaitan,
dia dihantar ke dunia. Allah beritahu, jika datang kepada kamu daripada aku kitab. Allah kata, jika datang daripada aku kitab kepada kamu semasa dunia, maka Allah kata, sesiapa yang boleh ikut kitab itu, maka dia selamat. Dia tidak ada perlu takut, dia tidak perlu ada bimbang, dia akan selamat. Selamat kembali ke syurga semula, tempat asal Adam AS. Berarti tanpa kitab tidak selamat. Ini Allah Ta'ala telah beritahu dalam Al-Baqarah. Kita akan baca pada awal-awal surah Al-Baqarah. Dan kita akan bertemu kembali pula dalam surah lain tentang Al-Quran. Kemudian wawa naw'ani, Quran dan tafsiran dipecah kepada dua jenis. Yang ada di luar sana, dalam kedai ini telah dibukukan banyak kitab tafsir. Jadi kitab tafsir yang begitu banyak, dia digolongkan kepada dua golongan. Pertama, golongan tafsir mahmud. Tafsirun mahmudun, tafsir yang baik, yang dipuji kerana tafsir itu menepati ciri-ciri tafsir yang boleh membawa seorang yang mengaji, yang mempelajarinya kepada maksud sebenar Al-Quran. Dia panggil tafsir mahmud. Dia ada banyak kitab tafsir, sebahagiannya tafsir mahmud. Dan majoriti tafsir itu dia panggil tafsir mahmud, tafsir yang terbaik, tafsir yang boleh membawa seorang mengaji kepada memahami Al-Quran. Athani, yang kedua, tafsirun madhmumun, tafsir yang dicela, tafsir yang tersilap, tafsir yang terkhilaf. Kerana penulis tafsir telah membawa makna lain, bukan makna sebenar Al-Quran. Ini ada juga di luar sana, di kedai-kedai sana. Dan tafsir yang dicela atau tafsir yang silap atau menyimpang ini biasanya tafsir ikut akal fikiran semata-mata, atas ideologi, atas pemahaman, atas izm, kefahaman dia, atas nafsu dia, menyebabkan tafsir itu tidak memberi makna sebenar akan Al-Quran. Di luar sana ada. Jadi tujuan kalau kita mengaji tafsir, kita dapat bezakan nanti tafsir yang mahmud, tafsir yang betul, yang baik, berbanding dengan tafsir mazmum, tafsir yang dicela, tafsir yang tersimpang, telah tersisih, menyimpang jauh daripada makna Al-Quran. Bermakna ilmu yang kita akan pelajari nanti memberi kepada kita suatu bentuk kefahaman yang boleh kita bezakan. Ini tafsir ini, makna begini, tidak betul. Makna ni betul. InsyaAllah ta'ala dia akan jadi gitu. Tanpa mengaji tafsir, dia tak nampak. Dia tak nampak atau tak boleh nak bezakan. Dan nanti insyaAllah tidak dikatakan secara besar-besaran, disebut secara isyarat sahaja mengenai tafsir-tafsir yang salah dan nama-nama kitab itu pada pengajian nanti. Sebab tak penting kita tahu sangat benda-benda salah tu. Kita hanya tahu tajuk saja. Mana ada tafsir yang ditulis salah. Kemudian tafsir yang salah ini dibahagikan kepada dua. Satu, tafsiran yang salah yang dikira tersasul, bukan disengajakan. Tersasul bukan disengajakan. Kesilapan yang bukan dikasat. Ataupun kesilapan yang dikira bukan pokok atau bukan tajuk besar dalam tafsir. Jadi kesalahan seperti ini, yang kecil-kecil ini ada dalam tafsir mahmud. Ada dalam kitab tafsir-tafsir muktabar, kitab tafsir yang besar, ada jenis sikit-sikit gini.
penulis dia silap, atau penulis dia tersasul, atau dalam bahasa Arab dia guna kalimah zillatul qalami, silap tulis. Jadi penulis-penulis itu dia ada waktu dia tersilap tulis. Nak beritahu kepada hamba, dia bukan Tuhan dan dia bukan Nabi. Dia tulis tafsir dengan cara baik sekalipun, dia ada benda yang tersilap. Nak beritahu bahawasanya dia adalah hamba, insan yang biasa. Dia bukan Tuhan, dia bukan Nabi. Guru kita kata, boleh jadi ada semua tafsir gitu. Kitab besar-besar berjilid-jilid, ada satu dua benda yang dikira tersasul. Benda silap seperti ini, walaupun nama pengarang itu hebat, yang silap tetap silap. Kehebatan pengarang tidak boleh menutupi kesilapan dia. Silap lah. Maka yang silap itu kita tak ambil lah. Dan silap itu memberi makna pengarang tidak maksum, penulis tidak maksum. Tidak maksum makna tidak terjaga sepenuhnya daripada kesilapan. Tidak seperti Nabi. Nabi maksum. Nabi hanya dia saja maksum yang selamat daripada kesilapan. Selain daripada Nabi, dia tidak maksum. Dia boleh jadi adalah situ-sini kesilapan dia. Jadi jangan kita terkejutlah di dalam mana-mana tafsir yang besar-besar, yang masyhur, jika ada satu dua atau lebih kesilapan dia, maka ia boleh jadi. Dan kesilapan ini tetap dikira tafsir mazmum, tafsir yang tidak betul, yang tidak tepat. Daripada mana kita dapat tahu benda itu tak betul? Daripada pemberitahuan pakar-pakar tafsir juga yang ramai membuat teguran pada tulisannya. Bukan kita tak dapat tahu, daripada pakar-pakar tafsir juga. Jenis orang seperti dia juga, seperti pengarang juga, yang sedar kesilapan itu, dia memperbetulkan. Ini tak betul. 100% ni, satu benda ni tak betul. Maka perkara itu, kita kena anggap dia adalah tafsir mazmum. Perkara yang dikira tidak boleh dijadikan sebagai pegangan untuk dirujuk, atau untuk dibawa dalam akidah kita, ataupun dalam kehidupan kita. Satu lagi, tafsir mazmum maknanya memang pengarang tafsir itu dia salah. Dia Mu'tazilah. Dia bukan Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi dia tulis tafsir atas dasar akidah dia sebagai Mu'tazili. Dia tulis tafsir dia sebagai Syiah. Dia orang Syiah. Atas akidah dia tulis. Ini apa yang ditulis dan dikumpulkan oleh ulama-ulama tafsir. Beberapa bentuk tafsir yang ditulis oleh bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, memang tafsir dia tu dikira mazmum, tafsir yang silap. Ditulis atas dasar akidah dia, ditulis atas dasar kefahaman dia, yang dikira salah di sudut pertentangan dia dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tujuannya apabila kita pelajari perkara-perkara seperti ini, mana setiap orang bawa mari mana-mana ayat atau tafsiran ayat, kita kena tahulah daripada mana dapat makna seperti ini. Lebih-lebih lagi nama kita ni sangat mudah. Dia kata saya dapat daripada tafsir sekian-sekian nama. Jadi nama saat ini sudah dapat kita agak. Tafsir adalah daripada pengarang yang berakidah begini. Dia orang ahli bid'ah. Dia adalah orang jenis ajaran sesat daripada agama Islam. Menulis tafsir dan sebagainya. Jadi dengan sebut nama kitab tu, kita dapat tahu dia adalah jenis tafsir mazmum, tafsir yang tidak betul. Jadi kita ketepikan. Jadi tujuan belajar tafsir juga adalah di antara lain supaya kita dapat suatu neraca, supaya kita dapat suatu maklumat yang banyak, supaya kita boleh bezakan tafsir yang betul dengan tafsir yang tidak betul. Paling-paling kurang nama dia, nama tafsir itu kita dapat agak, ini nama tafsir yang betul, ini nama tafsir yang tidak betul. Nama kitab yang betul, nama kitab yang tidak betul. Yang sudah ada dicetak, yang ada dijual. Seterusnya, darajatut tafsir. Darjat maknanya kedudukan peringkat tafsir yang paling kuat berbanding dengan peringkat lain. Yang paling kuat adalah tafsir Al-Quran dengan Al-Quran.
Yakni di setengah-setengah ayat dalam mana-mana surah, ayat tersebut diberitahu secara ringkas. Kalau seseorang tu hanya baca surah tu dan ayat tu saja, baginya sangat sukar dalam memahami sebab dia ringkas. Sedangkan ada dalam Al-Quran juga, pada surah lain, dalam tu ada ayat lain, perkara yang sama dijelaskan oleh Allah Ta'ala dengan jelas, terperinci, dihuraikan hingga tidak ada pun satu benda yang rumit atau perkara yang sama. Jadi apabila mana-mana ayat yang ringkas, jangan gopoh. Kita kena tengok ayat seperti ini di mana dalam 30 juzuk Al-Quran. Jangan gopoh. Maka apabila kita dapati ada di tempat lain Allah Ta'ala huraikannya, maka tafsir yang paling sesuai, yang paling tepat adalah ambil ayat yang ada huraian ini untuk menjelaskan ayat yang tidak ada huraian. Dia panggil tafsir Al-Quran bil Quran. Ada sebuah kitab besar yang dikarang oleh ulama, tafsir Al-Quran bil Quran. Di antara lain kitab hampir semua kitab tafsir begitulah. Hampir semua kitab tafsir yang muktabar, terlebih dahulu dia akan ambil ayat-ayat Quran yang lebih jelas untuk dipasang makna kepada ayat Al-Quran yang ringkas. Setelah tidak ada ayat-ayat seumpama ni, barulah dia ambil hadis Nabi ataupun apa-apa saja tafsiran atau takwilan yang dikira sempurna ataupun bersesuaian dengan lughah atau bahasa Arab. Jadi tafsir yang pertama, derajat yang pertama yang paling kuat adalah tafsir Al-Quran dengan diguna ayat Al-Quran untuknya atas tajuk yang sama. Seperti mana contoh ayat yang kita tulis di dalam ni. Yang kedua, tafsir Al-Quran dengan hadis atau dengan sunnah. Tafsir ayat Al-Quran, apabila Nabi kita SAW dapati ayat ni, kalau tidak dihuraikan, maka dia dikira tergantung, tak jelas makna. Maka Nabi SAW akan beritahu maknanya untuk umat dia fahami dengan betul. Di mana berhajat pada tafsiran, Nabi tidak tinggalkan mana-mana ayat, kecuali Nabi akan beritahu makna dia. Sama ada Nabi beritahu melalui sabdaan, ucapan, sama ada diambil tafsiran itu melalui perbuatan Nabi. Perbuatan Nabi. Dia panggil tafsir Al-Quran bis sunnah. Contoh mudah sembahyang. Mudah sangat-sangat contohnya sembahyang. Kita dapati dalam Al-Quran beratus-ratus kali diulangi aqimus salat, yuqimunas salat, dirikanlah salat, mereka mendirikan salat dalam Al-Quran. Tapi kalaulah hanya Al-Quran tanpa sunnah Nabi, tanpa hadis, seseorang itu tak mungkin dapat sembahyang 2 rakaat bermula daripada takbir hingga salam seperti mana yang ada hari ini. Kalau hanya Al-Quran, begitu ringkas. Berulang berkali-kali sembahyang, tapi begitu ringkas, sehingga dengan hanya Al-Quran seseorang itu tak mungkin dapat sembahyang 2 rakaat. Maka tafsiran bagi sembahyang sendiri tak dapat tidak daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Daripada amalan baginda, daripada sabdaan baginda lah kita dapat sembahyang. Itulah huraian sebenar bagi sembahyang dalam Al-Quran. Lafaz takbirnya, macam mana nak angkat tangannya, macam mana qiyamnya, apa perlu dibaca pada qiyamnya dan apa perlu dibaca pada rokoknya, macam mana iktidal, macam mana sujud. Semua itu dihuraikan oleh Nabi melalui perbuatan baginda atau sabdaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Hanya Al-Quran tak jelas. Sembahyang sendiri tak jelas. Allah beritahu sembahyang tanpa ajaran dan tunjuk ajaran Nabi, solat tak dapat ditunaikan. Itu contoh mudah. Maka kiaslah, boleh bandingkanlah. Jika sembahyang sedemikian, maka makna-makna lain seperti zakat, seperti haji, seperti puasa, dan bukan rukun Islam,
yang lain-lain daripada cabang-cabangnya. Jika ada dalam Al-Quran disebut, maka dia adalah berbentuk suatu bentuk ringkasan. Jadi penjelasannya terpaksa daripada hadis Nabi SAW. Jadi tafsir Al-Quran darjah yang kedua bisunnatin nabawiyah atau bil ahadithi sahihah, dengan sunnah Nabi ataupun hadis yang sahih. Maknanya Al-Quran kita kena mengaji semua untuk tafsir. Itu maknanya begitu. Sebab kita jumpa ayat ringkas. Sini saja ringkas, ayat lain panjang. Jadi apabila kita baca sana, barulah kita tahu makna ayat ni. Sana Allah jelaskan. Sebab makna ringkas ialah untuk mudah diingati apabila nak hafal. Makna ayat-ayat yang dipanjangkan supaya dapat difahami. Kadang-kadang Allah Ta'ala huraikan panjang-panjang supaya mudah difahami. Kadang-kadang Allah ringkaskan dengan perkataan yang sangat pendek untuk mudah dihafali. Hafal sini, penjelasannya di sana. Tak cukup daripada ayat Al-Quran. Allah Ta'ala bagi ilham pada Nabi supaya jelaskan dengan sabdaan dan juga perbuatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Al-Quran seluruhnya kita kena pelajari. Begitu juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk Al-Quran ini kita kena pelajari. Kena pelajari. Yang ini bukan mudahlah tafsir ini, tafsir yang kita sedang mengaji ini. Untuk ditafsirkannya ayat-ayat mana sekalipun, tanpa adanya kefahaman secara menyeluruh ayat-ayat Al-Quran, tanpa menjelajah hampir keseluruhan hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Darjah yang ketiga, aqwalis sahabat, tafsir dengan pandangan sahabat Nabi. Darjah yang ketiga. Kalau tidak ada Al-Quran yang menjelaskan ayat Al-Quran, kalau tidak ada hadis Nabi dan sunnah baginda untuk menjelaskan ayat Al-Quran, mungkin kalau masih tidak jelas, kita akan jumpa pada perkataan-perkataan sahabat. Huraian-huraian sahabat Nabi. Kerana mereka mengaji dengan Nabi. Mereka mengaji Al-Quran dengan Nabi. Mereka apabila tak faham, dia tanya Nabi. Dia tanya guru dia. Apa makna ni? Apa makna ni? Jadi, dia orang Arab. Quran dalam bahasa Arab. Guru dia bercakap Arab. Jadi jika masih tak faham lagi, maka sahabat yang berbahasa Arab akan tanya Nabi. Lalu Nabi akan huraikan. Ataupun sahabat Nabi yang tahu bahasa Arab akan memberitahu makna itu yang digunakan pakai oleh mereka semasa Quran ini diturunkan. Atau seumpama itu. Jadi perkataan-perkataan sahabat Nabi daripada riwayat yang sahih juga dikira tafsir bagi Al-Quran. Makna kita kena tahu mana-mana ayat yang dikira agak rumit. Ayat yang jelas tidak ada masalah. Ayat yang rumit, maka kita kena tengok hadis Nabi ada atau tidak ada, dan apa pandangan sahabat-sahabat Nabi yang berguru dengan Nabi, jika ada atau jika tidak ada. Kemudian selepas itulah baru pergi kepada kedudukan bahasa Arab. Kedudukan bahasa Arab semasa wahyu ini diturunkan. Darjah yang keempat, yang terakhir, at-tafsiru bi aqwalit tabi'in. Tafsir daripada tabi'in. Tafsir daripada tabi'in. Di antara perkara yang kita perlu ingat, bahawasanya sahabat Nabi dia ada anak murid dia. Seperti Nabi, sahabat adalah anak murid baginda. Apa yang tak jelas, sahabat katanya Nabi, guru dia. Setiap sahabat dia ada anak murid dia. Apa yang tabi'in tak jelas, dia akan tanya guru dia. Seperti Ibn Abbas, dia ada beberapa orang anak murid dia. Mujahid, Ikramah dan sebagainya, yang mengaji tafsir. Jadi apa-apa yang dia rasa tak jelas, dia akan tanya guru dia Ibn Abbas. Ibn Mas'ud, dia ada anak murid dia tentang tafsir. Dan sebagainya. Jadi mereka-mereka ini akan tanya. Dan daripada pandangan-pandangan itulah, mereka telah beritahu makna-makna yang sepatutnya untuk ayat-ayat itu. Jadi tafsir bi aqwalit tabi'in, yang ditafsir daripada pandangan-pandangan tabi'in. Cuma pandangan tabi'in tidaklah sekuat hadis Nabi, tidaklah sekuat perkataan sahabat. Wa fihi bahtun, dalamnya ada perbahasan, ada kajian. Boleh jadi pandangan tabi'in begitu sekali ramai, dia bertemu satu sama lain. Bertemu dan bercanggah.
Maka di sana ada kajian, ada perlu diselidik yang lebih menepati dan sebagainya, ada perbahasan. Tidak kita ambil begitu saja, tidak. Jadi ulama tafsir dalam perkara ini dia pilih, dia tengok, dia kaji yang mana di antara perkataan-perkataan tabi'i yang dikira lebih menepati untuk mana-mana ayat. Sekiranya makna ayat itu masih lagi tidak jelas. Selepas pada itulah baru kita tengok tafsir ini untuk diterjemahkan dia kepada bahasa Arab. Bahasa Arab. Semasa wahyu ni diturunkan, penggunaan bahasa Arab ketika itu apa dia? Jadi inilah 4 darjat bagi tafsir. Selain daripada tu, kita panggil takwil. Takwil di segi perbezaan. Sebahagian ulama dia samakan tafsir takwil sama. Suatu bentuk huraian untuk Al-Quran. Nama tafsir pun tak apa, nama takwil pun tak apa. Sebahagian lain pula kata tidak. Tafsir dia lain, takwil dia lain. Tafsir mesti daripada nukilan. Tafsir merupakan penjelasan yang dijelaskan sesuatu pada ayat-ayat melalui nukilan. Ayat ni tak jelas, guna ayat lain. Ayat ni tak jelas, guna hadis Nabi. Ayat ni tak jelas, guna perkataan sahabat Nabi. Ayat ni tidak jelas, guna perkataan tabi'i. Jadi guna perkataan tu kita panggil tafsir. Takwil benda lain. Takwil kita tak guna perkataan. Kita kaji pada bahasa. Kita kaji pada bahasa. Dia tak perlu pada perkataan. Perkataan tu kita panggil tafsir. Jadi kita guna bahasa Arab. Dia ada hubungan rapat dengan bahasa. Mereka-mereka yang ada kemahiran dalam bahasa Arab, mereka seperti inilah ada kebolehan untuk takwil. Walaupun begitu, orang nak mentakwilkan Al-Quran, dia kena lengkapkan diri dia. Sekurang-kurangnya ada beberapa belas ilmu. Kalau ada padanya beberapa belas ilmu yang muktabar dan disokong oleh kemahiran, di kemahiran dia ada. Bukan dia mengaji saja, dia memang ada kemahiran. Belajar ilmu tu dan ada kemahiran. Orang seperti ini, dia saja mampu untuk mentakwilkan Al-Quran. Dia bukan tafsir, takwil. Bukan semua orang. Dan takwil dia tu boleh dipakai kalau ada padanya syarat-syarat ilmu-ilmu tadi. Dipakai. Dan perkara ni sudah ditulis oleh ulama dalam kitab masing-masing. Mana-mana ulama tafsir yang menulis kitab tafsir, tentu sekali ulama itu ada pada mereka kelengkapan ini. Kelengkapan belah-belah ilmu ni pada mereka. Tentu sekali. Tentu sekali. Cuma diberitahu kepada kita semua, 15 ilmu ni, nak beritahu kepada kita, bukan mudah nak mentakwilkan Al-Quran. Bukan mudah. Pokok dalam mentakwil Al-Quran, seseorang tu mesti ada kemahiran yang sangat tinggi dalam bahasa Arab. Pokok dia. Di samping dia kena menguasai juga ilmu-ilmu usul dan apa-apa yang ada hubungan dengan syariat. Dan semua ni kita tulis dalam tajuk 15 ilmu. Cuma apa makna ta'wil di segi bahasa dan istilah? Ta'wil adalah sarful ayati ila maknan muwafiqin. Sarfu kita terjemah dengan makna memasangkan makna ayat. Sarful ayat. Memasangkan makna ayat bukan daripada perkataan zahir dia. Sarful ayat makna memasangkan makna ayat bukan diambil daripada perkataan zahir ayat. Ila maknan muwafiqin, kepada suatu makna lain. Memasang makna pada ayat itu tidak diambil pada lafaz zahir ayat. Bahkan makna lain tapi muwafiqin, bersesuaian lima qablaha wa lima ba'daha. Memasang makna ayat kepada makna lain daripada lafaz yang bersesuaian dengan ayat sebelum dan ayat selepas. Takwil maknanya pasang makna pada lafaz Arab
bukan daripada lafaz dia. Pasal makna lain. Dan makna lain tadi mesti syarat dia bersesuaian dengan ayat sebelum dengan ayat selepas. Manakala makna itu tahtamiluhul ayatu. Maknanya makna ayat itu apabila kita pasang dengan makna itu, ayat itu sesuai untuk digunakan. Ghairu mukhalifin bil kitab wa sunnah, tidak menyanggahi Quran lalai dan tidak menyanggahi hadis. Makna ayat tu apabila kita pasang dia sesuai. Dia ada hubung kait dengan ayat sebelum dan ada hubung kait dengan ayat selepas dan tidak bercanggah dengan mana-mana ayat Al-Quran lain dan tidak bercanggah dengan hadis-hadis Nabi. Ala turuqil istinbat, di atas cara dan jalan istinbat. Di atas cara dan jalan istinbat, mengeluarkan makna baru daripada lafaz ayat yang ada. Istinbat makna mengeluarkan makna baru daripada lafaz ayat yang sudah ada. Jadi takwil jenis ini ghairu mahdzur, tidak dilarang lil ulama, kepada ulama, tetapi dilarang kepada orang biasa. Memasang makna jenis tadi tak dilarang kepada ulama, tetapi dilarang kepada orang biasa. Ulama jenis mana? Bukan ulama yang mengaku dia ulama. Ulama yang lengkap padanya ilmu yang ada di bawahnya. Kadang-kadang ulama tu dia kata dia ulama, tapi ada 2-3 ilmu. Tak cukup. Dia kena bagi cukup lah. Dia ada 14 ilmu. Ulama yang ada kemahiran dalam 14 ilmu ini paling kurang. Tak apa, mereka ni ghairu mahdzur, tidak ditegur. Alil ulama, bagi para ulama, alladzina kanu, adalah mereka itu terdiri daripada golongan jami'ina, dapat menguasai, dapat menghimpun dalam jiwa dia, dalam dada dia, lil ulumil lati, segala ilmu yang yahtaju ilaihal mufassiru, yang perlu kepadanya oleh seseorang mufassir. Jadi ulama yang dapat menghimpun, menguasai ilmu-ilmu yang perlu kepada mufassir. Wahia 15 ilman, dia dikira 15 ilmu. 15 ilmu tu 15 bukan semua, 14 saja ilmu ikhtiari. Yang 15 tu ilmu tak ikhtiari lah. 14 saja ilmu ikhtiari, ilmu yang kena wajib belajar. Manakala ilmu yang 15 tu kita panggil ilmu pemberian Allah. Setelah lengkap 14, Allah akan bagi kepada dia sesuatu. Pertama, ilmu yang wajib ada pada mufassir yang nak menakwilkan Al-Quran, dia kena ada ilmu lughah, ilmu bahasa Arab. Lughah sini bahasa yang dikenali bahasa Arab. Maknanya dia kena mula-mula ambil kamus Quran. Dia kena hafal kamus Quran. Kemudian dia kena tengok kamus Arab lain-lain. Kemudian dia kena tengok syair-syair Arab Jahiliyah dan sebelum Islam. Yang mana daripada syair-syair Arab itulah ilmu-ilmu bahasa Arab disusun. Ilmu nahwu disusun, ilmu saraf disusun, ilmu balaghah yang terdiri pada bayan, badi', ma'ani pun disusun. Semua berasal pada syair Arab. Mana dia kena hafal, dia kena kaji, kena tanya banyak maklumat. Diwanul Arab, maknanya kumpulan-kumpulan syair-syair yang merupakan dalil dan juga bukti bagi bahasa Arab. Itu lughah. Bagi orang ajam seperti kita ni, boleh dapat, tapi daripada kecil tu kena banyak ingat. Daripada kecil lagi kena guna bahasa Arab. Dah kena hafal daripada Arab, guna kamus Melayu dulu. Kemudian dalam mahir kamus Melayu, baru guna kamus Arab sama Arab. Lepas tu baru kita hafal segala-gala syair-syair Arab dan kita mengaji dengan tajuk tu dengan lebih lama lah, lebih mendalam di segi bahasa. Yang kedua, nahwu. Nahwu ni tata bahasa. Yang ketiganya tasrif, perubahan huruf. Tense, perubahan huruf.
Perubahan dari segi fi'il, perubahan dari segi isim. Al-ishtiqaq, punca kalimah. Pecahan kalimah daripada punca mana? Sama ada punca kita ambil daripada fi'il madhi atau punca kita ambil daripada masdar, nama terbitan. Yang kelima, ma'ani. Ilmu ma'ani maknanya satu jumlah yang boleh memberi makna banyak. Ma'ani. Satu jumlah yang boleh dihuraikan makna pada jumlah itu banyak, kita panggil ilmu ma'ani. Yang seterusnya, yang keenam, ilmu bayan. Jumlah-jumlah yang banyak untuk menjelaskan satu makna. Tadi satu jumlah yang boleh memberi banyak makna. Bayan, banyak jumlah untuk menjelaskan satu makna. Itu dikira perbezaan di antara dua ini. Ma'ani, bayan, badik ni satu ilmu saja, kita panggil ilmu balaghah. Tapi ma'ani bermakna satu jumlah dia ada banyak makna. Manakala bayan, banyak jumlah untuk menjelaskan satu makna. Yang ketujuh, ilmu keindahan bunyi. Ilmu keindahan bunyi. Dan ilmu keindahan susunan bahasa. Susunan bahasa, bunyi, itu semua dipanggil badi'. Dia ada badi' maknawi, badi' lafzi. Maknanya indah dari segi makna dia. Pemilihan kalimah itu dari segi makna indah, bersesuaian dengan masa. Kadang-kadang indah dari segi sebutan. Hujung sama belakang. Kita tengok Al-Quran, dia ada hujung sama. Dia bukan syair. Tapi daripada syair kita dapat tahu keindahannya hujung-hujung Al-Quran yang ada hubungan rapat dengan ilmu badi'. Ilmu badi'. Jadi ma'ani, bayan, badi' sebenarnya untuk Al-Quran. Sebenarnya untuk Al-Quran. Ilmu ini telah dikaji, telah disusun khusus untuk seseorang itu dapat menilai betapa tingginya Al-Quran. Dapat meletakkan Al-Quran ini sebagai suatu bahasa yang sangat tinggi. Jadi dengan kajian ilmu ma'ani, bayan, badi' lah seseorang itu dapat boleh menganggap betapa tingginya Al-Quran di segi bahasa. Yang ke-8nya ilmu qiraah, perbezaan baca Al-Quran. Qiraah tu qiraani. Yang ke-9 usuluddin. Usuluddin maknanya akidah, rukun iman. Seseorang itu apabila nak kaji mengenai nak hurai mengenai perkara-perkara yang ada hubungan dengan ketuhanan, dia kena ada sikit sebanyak maklumat tentang usuluddin di segi akidah. Dia kena tahu ahli sunnahnya begini, syiahnya begini, mu'tazilahnya begini, dan pahaman macam-macam ada di luar sana yang telah dibukukan. Pahaman-pahaman mereka dalam kitab. Jadi kita tahu. Seperti kalau kita baca tafsir Kasyaf li Mahmud Az-Zamakhsyari, dia adalah orang Mu'tazilah. Pengarang dia tu adalah orang Mu'tazilah. Maknanya masa dia tulis kitab tafsir itu dalam 4 jilid, dia berakidah Mu'tazilah. Jadi apabila kita tahu usuluddin, mana kita boleh tahu ini adalah huraian tentang mazhab dia. Bukan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kalau kita tajuk usuluddin gelap, kita baca tafsir dia, kita telan semua. Semua betul belaka. Apabila kita kata semua betul belaka, mana akidah kita tidak betul. Sebab kita adalah orang Mu'tazilah. Dia hurai akidah mengenai fahaman dia, fahaman mazhab dia. Jadi kalau kita kata betul, maknanya kita tidak betul. Daripada mana dapat kita tahu? Daripada usuluddin. Perbezaan di antara ahli sunnah wal jamaah dengan mazhab-mazhab lain yang sudah dibukukan. Cuma di antara mazhab-mazhab yang masyhur dulu, yang ada pada zaman kita ni, Syiah. Syiah adalah Mu'tazilah dengan nama lain. Jadi apabila kita belajar dan bandingkan di antara sunnah wal jamaah dengan Mu'tazilah, maka mudah kita fahami apa itu mazhab Syiah. Dia tak akan pergi jauh. Mana golongan ni ada, sekarang ni ada. Jadi kalau kita tengok tafsiran mereka atas tajuk akidah,
Kita dapati dia akan orang mengikut Syiah, mengikut Mu'tazilah. Tidak ahli sunnah wal jamaah. Jangan kita mengiyakan perkara yang salah. Jadi nak bezakan perkara itu usuluddin. Yang ke-10 usulul fiqh, perbezaan di segi fiqh. Tak sama mazhab Hanafi, tidak sama mazhab Syafi'i. Dalam ayat ni kerana perbezaan di segi usul. Perbezaan di segi usul masing-masing. Kalau kita nak hurai perkara itu di sudut fiqh, nak hurai kata semua mazhab, kita kena tahu perbezaan di segi usul masing-masing. Kalau tidak, berpada dengan satu mazhab. Kita kata tak erti dah mazhab lain. Sebab kita tak mengaji usul fiqh mereka. Jangan hurai. Kita huraikan usul fiqh kita mengikut naluri yang kita ada dalam mazhab Imam Syafi'i, maka kita hurai makna ni mengikut Syafi'i. Lainlah kita menguasai semua usul fiqh. Kita boleh hurai secara luas. Kalau kita tidak ada kemampuan, hanya ada kemampuan dalam mazhab Imam Syafi'i dan usul fiqh Syafi'i, maka kita hurai sekadar itu. Dan cukup untuk negara-negara yang bermazhab Imam Syafi'i berpada dalam perkara-perkara seperti ini, dia huraikan berpandu mazhab Imam Syafi'i. Tidak mengeliru. Tapi kalau dia pergi jauh lagi, di depan dia ada mazhab Ahmad, Hanbali pun ada, Maliki pun ada, Hanafi pun ada, maka dia terpaksa kena huraikan kepada mereka semua dalam bentuk yang lebih luas. Kalau kita duduk di Malaysia hanya mengajar untuk orang Malaysia, Syafi'i dah cukup. Tapi kalau kita duduk di Mekah, dalam Masjid Haram, tentu sekali di sebelah sana orang Syafi'i, sebelah sana orang Maliki. Semua orang Islam mari buat haji, tapi usul fiqh tak sama. Dengan sebab tu tak sama cara-cara. Jadi dalam Al-Quran, kalau kita nak urai mana-mana ayat fikhi, ayat-ayat mengenai fiqh, apabila bersangkut paut dengan perbezaan, dan di depan sana pendengar daripada empat mazhab yang aman, maka tentu sekali berhajatnya kita huraikan mengikut mereka semua. Usul fiqh. Dan ia adalah satu kitab yang sangat-sangat rumit dalam pengajian. Tapi kalau kita tak mahu hurai dengan lebih detail, berpada dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan tafsirannya, sekadar ringkas. Cuma jangan pergi, ya. Benda yang kita tak mampu jangan pergi. Kita berpada dengan apa yang kita mampu. Kita kena ambil kira, daurah tafsir bukan saja untuk orang Melayu. Daurah tafsir untuk seluruh umat. Tak mustahil apabila kita mengajar tafsir di Masjid Haram, Mekah, Madinah, di mana-mana universiti yang ada dalam tu berbagai-bagai mazhab, maka kita kena layani semua orang. Jangan kita tidak adil. Kita tak boleh paksa seseorang itu mengikut apa-apa mazhab. Sebab dia ada mazhab mereka masing-masing. Oleh kerana itu, tajuk yang ke-10 ni usul fiqh. Jadi oleh kerana itu, jagalah dalam tajuk fiqh, jangan gopoh. Tafsir pada ini, mana asas dalam Al-Quran begini beritahu tentang fiqh. Dalam tu ada perbahasan mazhab. Bila berbahasa mazhab tu, berhenti. Tak sesuai dah untuk beritahu kepada orang yang ada dalam depan kita ni satu mazhab. Tak sesuai. Yang ke-11, asbabun nuzul wal qisas. Jadi asbabun nuzul dan qisas ni adalah merupakan cerita dan peristiwa yang berlaku semasa wahyu ini diturunkan. Kadang-kadang perlu asbabun nuzul kita tahu dia. Kadang-kadang tidak perlu. Asbabun nuzul kita kadang-kadang kita perlu tahu, kadang-kadang tak perlu tahu. Walaupun begitu, lebih 400 riwayat yang sahih tentang asbabun nuzul dan seumpamanya yang patut kita tahu untuk tafsir Al-Quran. Ulama telah kumpul yang sahih, banyak, yang tak sahih sangat banyak, sampai ribu-ribu. Yang sahih ada lebih kurang 400 kurang lebih. Riwayat yang sahih yang perlu diketahui untuk asbabun nuzul daripada awal hingga akhir Al-Quran. Kurang lebih 400. Mana asbabun nuzul tadi secara langsung untuk kita tafsirkan Al-Quran ataupun secara istinbat. Asbabun nuzul tadi dihuraikan untuk mentafsirkan Al-Quran.
cara tak langsung. Dikumpulkan lebih kurang 400 riwayat yang sahih. Oleh kerana itu, untuk asbabun nuzul juga kita kena pelajari tambahan. Yang ke-12, an-nasikh wal mansukh. An-nasikh wal mansukh maknanya ada ayat yang dibaca tapi makna tak diamalkan lagi. Kerana sudah dibatalkan makna itu oleh ayat lain. Bacaan ada, makna tak dipakaikan lagi. Kerana makna sudah dibatalkan oleh ayat lain. Ayat yang membatalkan makna kita panggil nasikh. Ayat yang sudah terbatal makna dia kita panggil mansukh. Dia tak banyak dalam Al-Quran. Dalam tafsir, mengikut pandangan Imam Suyuti, daripada ribu-ribu ayat, hanya 20 saja ayat berlaku padanya nasikh mansukh. Pandangan Syekh Waliyullah Dahlawi dalam kitab Al-Fawzul Kabir fi usul tafsir, dia kata 20 pun kalau kita tengok selidik-selidik, 15 di antaranya tidak nasikh mansukh. 5 saja. Makna 30 juzuk Al-Quran mengikut pandangan tafsir usul Al-Fawzul Kabir, 5 saja ayat yang berlaku padanya nasikh mansukh. Tak payah, 5 saja. Tapi apabila kita baca tafsir Tabari, tafsir sebelum, dia akan beritahu ayat ni dah masuk ke, ayat ni telah masuk. Sebenarnya masuk tadi adalah penggunaan istilah orang dahulu bermakna takhsis. Dia bukan nasikh mansukh pada pandangan mutakhir ni. Tapi orang dulu guna nasikh mansukh. Orang kemudian tak guna perkataan nasikh mansukh, dia guna takhsis. Jadi makna lain. Jadi untuk tajuk nasikh mansukh, kalau ikut pandangan usul tafsir Al-Fawzul Kabir, dia ada 5 saja. Dia tak payah. Yang ke-13 al-fiqh. Ayat-ayat fikih yang lebih kurang tak apa 500 tu, kita kena tahulah ayat-ayat itu di segi pandangan mazhab siapa. Kalau kita ni orang Maliki, kita kena tahu ayat ni dalam mazhab Maliki yang begini. Kalau dia orang Hanafi, dia kena tahu ayat ni untuk Hanafi begini cara beramal. Dan kalau kita semua orang Syafi'i, kita kena tahu ayat ni dalam mazhab Syafi'i begini. Jangan bagi kesilapan dalam mentafsirkan ayat-ayat fiqh. Kita mazhab Syafi'i, kita duduk beritahu Hanafi. Jadi akan mengelirukan pendengar. Lainlah jika pendengar tu semua tokoh-tokoh, pakar-pakar, dia tidak tahu. Ni dia duduk urai perkara Hanafi, ni tak ada masalah. Dia duduk urai perkara Maliki, tak ada masalah sebab saya pun tahu. Masalahnya adalah apabila orang depan kita ni semua mazhab Imam Syafi'i, maka bila mari ayat-ayat fikihiyah, kalau kita nak huraikan dia, kita kena huraikan mengikut mazhab Imam Syafi'i. Jadi seseorang tu dia kena tahu juga fiqh qadar tu. Sebab dia tak mengajar kitab fiqh, dia mengajar tafsir yang ada padanya ayat hukum, dan hukum tadi dia ada khilafiyah di antara 4 mazhab. Jadi untuk ayat-ayat ada khilafiyah biasanya sedikit sebanyak kita kena huraikan mengikut mazhab kita lah. Yang ke-14, al-ahadithul mubayyinatu li tafsiril mujmali wal mubhami. Segala hadis yang menjadi penjelas bagaimana mana tafsiran yang dikira ringkas, tak jelas, masih tertutup maknanya, yang perlu dihuraikan dengan hadis. Maka semua hadis-hadis yang perlu untuk kita tafsirkan Al-Quran pada ayat tu, wajib kita tahu. Ayat ni tak jelas ni, dia ada huraian dia daripada hadis Nabi. Hadis Nabi tu kita kena tahu. Jadi al-ahadithul mubayyinatu li tafsiril mujmali wal mubhami. Segala hadis yang memberi penjelasan pada tafsiran yang dikira ringkas, pada tafsiran yang dikira perlu dijelaskan kerana dia masih mubham, masih tak jelas. Masih tak jelas. Jadi inilah 14 jenis ilmu. Kalau seorang tu terkumpul padanya, maka dia dikira ulama lah. Orang jenis ni saja mampu untuk mentakwilkan Al-Quran daripada makna zahir dia kepada makna satu lagi. Orang tidak ada perkara-perkara seperti ini, kalau dicuba takwil juga, dia dikira berdosa. Walaupun dia kata untuk Al-Quran, dia kira berdosa. Walaupun kebetulan tafsiran dia betul, tetap dia sekira berdosa kerana cuai. Dia mempermudah-mudahkan kalamullah. Tidak boleh. Dia kena jaga.
Lebih lagi, tajuk semua ni kita ambil kira dalam bahasa Arab, dia kena ada kemahiran yang cukup tinggi. Yang ke-15, ilmu wahbiyun, wa huwa ma yahsuluhu liman amila lima alima. Ilmu wahbi ada satu ilham Allah Ta'ala yang Allah bagi kepada orang yang berilmu, yang dapat amal ilmunya. Yang dapat amal ilmunya, dia orang berilmu, dia dapat amal ilmunya daripada amalan ilmu yang dia amalkan. Allah Ta'ala bagi kepadanya satu kemudahan untuk bertemu mana-mana makna yang sesuai bagi ayat-ayat. Dan tak perlu banyak. Adalah beberapa saja dalam Al-Quran 30 juzuk yang jenis itu. Yang jenis itu tidak banyak. Dan semua sudah dibukukan. Benda itu semua sudah dibukukan. Ada dalam kitab tafsir. Jadi inilah 15 perkara yang patut ada bagi seseorang nak mentakwilkan Al-Quran. Jadi kita semua ni akan baca apa yang sudah dibuat, apa yang sudah dibukukan. Cuma kita nak tahu saja perkara-perkara seperti itu, dan sudah ada pun di dalam kitab tafsir. Kita akan sambung insyaAllah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan min al-ula. Radina billahi rabban bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma shrah sudurana lil Islam. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal 'isyan. Allahumma ij'alna min ar-rasyidin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله